Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersiaran pada malam ini untuk bahagian kedua berkaitan dengan peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad SAW. Di bahagian yang pertama tadi kita telah menceritakan berkaitan dengan peperangan Badar Al-Kubra yang disertai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pada bahagian yang kedua ini kita akan teruskan dengan peperangan yang kedua yang Nabi Muhammad sertai, yaitu peperangan Uhud. Sedia maklum, pasti ramai yang tahu kisah berkaitan dengan peperangan Uhud ini. Tetapi pada kali ini saya akan bercerita mengenai peperangan Uhud agar kita dapat mengimbas kembali. Mungkin ada di antara kita lupa bagaimana peristiwa peperangan Uhud ini. Tetapi dengan penceritaan di bahagian kedua ini berkaitan dengan peperangan Uhud dapat mengembalikan kepada kita sedikit peristiwa yang terjadi sepanjang peperangan Uhud ini. Okey, kita teruskan dengan penceritaan untuk peperangan Uhud yang disertai oleh Nabi Muhammad SAW. Peperangan Uhud ini adalah peperangan yang berlaku pada 7 Syawal tahun ketiga Hijrah. Peperangan ini terjadi disebabkan balas dendam kaum musyrikin Quraisy akibat kekalahan mereka di dalam perang Badar, iaitu di mana kaum musyrikin Quraisy tewas di dalam perang Badar, di mana bahagian pertama yang saya ceritakan video sebelum ini. Kaum Quraisy telah mengumpulkan seberapa ramai tentera dan dana yang telah diusahakan dengan hasil kekayaan perdagangan harta tinggalan orang Islam yang dicuri. Seramai 3,000 kaum Quraisy meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Setelah mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW telah mengadakan mesyuarat sama ada ingin melakukan serangan di dalam kota Madinah ataupun di luar. Rasulullah SAW mencadangkan agar tentera Islam bertahan di dalam kota Madinah. Akan tetapi, mereka yang tidak berpeluang mengikuti peperangan Badar mencadangkan agar bertahan di luar kota atas alasan supaya tentera Islam nampak berani dan pihak musuh beranggapan bahawa tentera Islam tidak takut. Keputusannya memihak kepada para pemuda yang bersemangat dan akhirnya Rasulullah SAW akur dengan keputusan mesyuarat supaya semuanya keluar dari kota Madinah menuju Uhud. Rasulullah SAW dan tentera Islam keluar menuju Uhud seramai 700 orang. Tiba di pertengahan jalan, Abdullah bin Ubay bersama-sama 300 orang munafik menawarkan bantuan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi ditolak oleh Rasulullah SAW kerana tahu akan maksud sebenar Abdullah bin Ubay. Seramai 700 orang bertahan di lereng-lereng Bukit Uhud menghadap ke Madinah. Manakala 50 orang daripadanya yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair diarahkan oleh Rasulullah SAW mengetuai pasukan pemanah bertahan di atas bukit rumah. Rasulullah SAW berpesan kepada pasukan pemanah agar jangan turun ke bawah sama ada menang atau kalah. Peringkat pertama peperangan, tentera Islam berjaya mengalahkan tentera musuh dan mengusir mereka dari Uhud. Tentera pemanah semua turun untuk mendapatkan harta rampasan, kecuali Abdullah bin Jubair kerana mengingati pesan Rasulullah SAW. Tiba-tiba pasukan berkuda Quraisy yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid menyerang balas tentera Islam yang lalai memungut harta rampasan dan tentera Islam tewas di peringkat ini. Ramai tentera Islam yang terbunuh dan Rasulullah SAW turut tercedera. Seorang demi seorang sahabatnya gugur syahid di hadapannya kerana mempertahankan baginda. Abu Dujana melindungi Rasulullah SAW dengan dirinya sehingga anak panah bertubi-tubi menusuk ke belakangnya. Begitu juga Zaid bin Sakan yang gugur bersama 5 orang rakannya kerana mempertahankan tubuh suci Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dan tentera Islam keluar dari Uhud menuju ke satu tempat yang beri nama Hamra al-Asad, beberapa kilometer dari kota Madinah. Di sana Rasulullah SAW dan para tentera masing-masing mengubati luka yang dialaminya. Rasulullah SAW memanggil Bilal dan mengarahkannya untuk membuat pengumuman bahawa baginda mengarahkan semua tentera Islam mengejar musuh. Di Hamra al-Asad, Rasulullah SAW berehat sambil memikirkan strategi peperangan yang seterusnya. Di samping itu, baginda memasang unggun api yang besar. Makbad Al-Khuzai
yang lalu berhimpiran dengan tentera Islam melihat di sebalik simbahan cahaya unggun api. Dia melihat sekumpulan besar tentera Islam yang jumlahnya terlalu ramai dengan wajah-wajah bengis yang sungguh menakutkan. Kemudian dia terus menuju ke tempat Abu Sufyan dan menceritakan perihal tentera Islam yang telah bersedia mengejar mereka. Abu Sufyan dan tentera musyrikin segera meninggalkan Uhud untuk kembali ke Mekah kerana ketakutan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mencampakkan ketakutan ke dalam hati musuhnya. Dan itulah kisah serba sedikit peperangan Uhud. Tetapi sebelum berakhir, di sini adalah ilustrasi mengenai strategi peperangan Uhud yang saya ingin tunjukkan, yaitu seperti yang kita lihat di sini. Di sini ini adalah Gunung Uhud dan ini adalah tentera muslimin dan ini adalah kedudukan tentera musyrikin dan ini dinamakan Bukit Pemanah. Ini adalah strategi peperangan Uhud, serba sedikit ilustrasi lah yang saya tunjukkan, yang ada yang terdapat di dalam buku ni, biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Rusdi Ramli Ar-Jauhari. Dan itulah serba sedikit berkaitan dengan kisah peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad SAW untuk bahagian yang kedua. Di mana bahagian yang pertama saya telah menceritakan berkaitan dengan kisah peperangan Badal Al-Kubra, dan baru sebentar tadi di bahagian yang kedua ini saya telah menceritakan berkaitan dengan penyertaan Nabi Muhammad di dalam peperangan Uhud, di mana tentera Islam telah tewas oleh kerana kelalaian tentera Islam yang menyangka bahawa musuh telah tewas. Dan saya berharap dengan sedikit perkongsian ini dapat mengingatkan kita kembali tentang sejarah-sejarah peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil itu kita mendapat sedikit pengajaran daripada kisah-kisah yang terjadi dalam setiap peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.